fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fairs Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Baru-baru ini, Mahathir ada membuat kenyataan yang menyebut berkaitan dengan kaum India. Dan ini komen daripada Charles Santiago ataupun bekas ahli parlimen. Mahathir patut malu sembur bisa pada kaum India, kata bekas MP. Umum juga mengetahui Mahathir di dalam keadaan politik, kita boleh lihat beliau bukan lagi ahli parlimen dan tidak ada kuasa untuk bercakap di Dewan disebabkan beliau tidak mempunyai kuasa sebagai ahli parlimen. Artikel dari Malaysia Kini, bekas ahli parlimen Klang Charles Santiago kesal dengan kenyataan terbaru Dr. Mahathir terhadap masyarakat India Malaysia. Mahathir sepatutnya malu dengan dirinya sendiri kerana mengeluarkan kenyataan sedemikian pada usia senjanya bidas pemimpin DAP itu. Kaum India dan China telah menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi dan politik Malaysia. Dr. Mahathir Mohamad harus malu dengan dirinya sendiri atas kenyataan bisa ataupun venom tersebut. Adakah dengan ini Tun Mahathir boleh disaman ataupun berisiko untuk disaman? Dan kalau Tun Mahathir disaman oleh kaum India, berapakah saman yang patut dikenakan? Itu menjadi persoalan. Di dalam artikel ini lagi, tindakan mesti diambil ke atasnya kerana kenyataan yang memecah belahkan itu berpotensi membahayakan masyarakat berbilang kaum ini, kata Charles pada X yang dahulu dikenali sebagai Twitter hari ini. Dia mengulas kenyataan Mahathir kepada saluran TV satelit India, Tanti TV, bahawa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Mahathir berkata, seseorang itu harus dikenali sebagai orang Melayu untuk berhak untuk menganggap Malaysia sebagai negara sendiri. Charles berkata, sedar dia mencetuskan ketaksuban dan kebencian dengan kenyataan terbarunya, tetapi tidak mengambil berat tentang akibat daripada kata-katanya itu. Adakah dia bermati-matian cuba untuk kekal relevan, terutama pada usia senjanya? Maka dia mesti tahu bahawa kita sudah muak dengan kata-kata kebenciannya. Malaysia bukan milik segelintir orang terpilih, tetapi milik semua rakyat Malaysia. Dengan kenyataan itu, Mahathir telah menghapuskan apa sahaja kebaikan yang dia lakukan untuk negara ini. Demikian artikel daripada Malaysia Kini, kenyataan daripada bekas MP. Selepas Dr. Mahathir menganggap masyarakat India tak setia sepenuhnya pada Malaysia. Apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan. Satu perkongsian mengejutkan, satu artikel ini menyebut berkaitan dengan pengampunan Najib. Sudah pasti kepada peminat-peminat bosku, mahu Najib segera dibebaskan. Ini adalah keputusan terkini pembebasan Najib. Sudah pasti ramai akan bersorak gembira sekiranya Najib dikeluarkan, terutamanya kepada penyokong-penyokong Najib Razak. Tapi ada juga berkata Najib perlu habiskan hukuman penjara itu, menghabiskan hukumannya sepanjang 12 tahun itu. Tapi saudara-saudara, yang terkini berkaitan dengan isu keputusan terkini isu pembebasan Najib,
dalam Malaysia kini menyebut Najib sendiri tidak tahu bila pengampunannya akan dibincang. Najib pun tak tahu bila pengampunannya akan dibincang. Najib Razak sendiri tidak tahu jika lembaga pengampunan akan bermesyuarat pada bulan ini untuk membincangkan permohonan pengampunannya, kata Peguam bekas Perdana Menteri itu, Muhammad Syafi Abdullah, mengulas laporan channel News Asia hari ini mendakwa lembaga itu akan bermesyuarat bulan ini. Muhammad Syafi mempersoalkan bagaimana organisasi media boleh mendapat maklumat itu, memandangkan mesyuarat seperti itu dibuat dengan penuh kerahasiaan. Kami sebagai peguam Najib tidak pernah dimaklumkan, seperti mana kes lain berkenaan langkah yang diambil lembaga pengampunan jika ada berkaitan permohonan pengampunan anak guam kami. Maka kami jadi tergamam bagaimana CNA telah membuat spekulasi dengan berita tidak berasas ini, katanya dalam kenyataan. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan merangkumi yang di Pertuan Agong, Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara dan 3 lagi anggota yang dilantik Agong. Muhammad Syafi menjelaskan 3 anggota tersebut adalah rahsia dan tarik mesyuaratnya tidak didedakan. Maka jelas, jika lembaga pengampunan bertemu untuk mempertimbang permohonan Najib untuk pengampunannya, ia akan dijalankan secara rahsia kerana ia dibawa akta rahsia rasmi 1972. Dia berkata, CNA menggunakan sumber yang tidak dinamakan untuk menerbitkan laporan sensasi. Dia juga memperingatkan media bahwa membuat tebakan berkenaan mesyuarat lembaga pengarah adalah tindakan tidak hormat. Dia berkata lembaga perlu berjalan secara rahsia agar dapat menasihati Agong dengan kuasa memberi pengampunan secara mutlak menurut perkara 42 Lembaga Persekutuan dengan berkesan. Pelanggaran kerahasiaan ini boleh dianggap melanggar Akta Rahsia Rasmi 1972. Permohonan itu di akhir laporan dari Malaysia kini, permohonan itu berkaitan sabitan bersalah Najib yang kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun dalam kes rasuah SRC International berjumlah RM42 juta. Mungkin kita boleh katakan Najib dalam keadaan yang bahaya. Najib dalam keadaan yang kritikal disebabkan untuk keputusan pembebasannya belum ada keputusan terkini yang kita boleh kata adalah satu keputusan yang bagi Najib adalah berita baik. Belum dapat dipastikan Najib akan dibebaskan atau tidak. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini.